Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi 25 Disember, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara paparan hari ini, pelaburan hartanah Berhad terus perkasa ekonomi Bumiputera. 48 individu syarikat terima dana kandungan digital muzik bernilai 5.5 juta ringgit. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melahirkan keyakinan terhadap pelaburan hartanah Berhad PHB untuk terus meningkatkan keupayaan dan kekayaan ekonomi Bumiputera dalam pemilikan hartanah komersial di Malaysia. Dalam satu kenyataan di Facebooknya, beliau berkata entiti operasi bagi Yayasan Hartanah Bumiputera YAHB itu juga dilihat mampu untuk meneruskan kemudahan penyertaan Bumiputera dalam pelaburan hartanah menerusi pulangan yang stabil dan berdaya saing. Muhyiddin turut berpuas hati dengan prestasi Amanah Hartanah Bumiputera AHB yang mencapai pulangan bersih selepas zakat sebanyak 5.0% tahun ini meskipun berdepan keadaan pasaran yang mencabar. Menurut beliau, sejak dilancarkan pada akhir tahun 2010, AHB mengagihkan dividen terkumpul sejumlah 1.41 bilion ringgit kepada 75,000 pelabur runcit dan 14 institusi Bumiputera. Beliau turut gembira apabila dimaklumkan sebanyak 31.4 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi melaksanakan Rent Relief Program yang membantu penyewa di bangunan PHB sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tan Sri Muhyiddin mempengerusikan mesyuarat lembaga pemegang amanah YAHB yang diadakan secara maya buat kali pertama sejak dilantik selaku pengerusi yayasan itu 16 Oktober lalu. Turut serta dalam mesyuarat itu Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad. 48 penggiat muzik tanah air terdiri daripada individu dan syarikat menerima dana kandungan digital DKD Music melibatkan 54 projek industri muzik berjumlah 5.5 juta ringgit. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, dana yang julung kali diberikan itu sebagai inisiatif kerajaan merancangkan pembangunan industri muzik ketika negara menghadapi pandemik COVID-19. Matlamat kita jangka pendek nak memberi peluang kepada para pemuzik untuk berkarya, apalagi dalam zaman COVID-19 ni. Dah lama mereka tak berkarya, ramai yang tak buat show dan sebagainya, tapi ini untuk menghasilkan muzik yang baru dan ini sebagai langkah awal untuk projek-projek lain yang lebih besar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyerahkan surat tawaran DKD Music secara maya di Putrajaya. 25 projek diberikan dana mikro membabitkan muzik video, penciptaan lagu dan lirik, manakala 8 projek dana pemasaran serta 21 projek dana ekosistem bagi tujuan pembangunan bakat, muzik digital dan aktiviti muzik. DKD mula diperkenalkan pada April 2015 dan lazimnya penyaluran dana berkaitan industri kandungan kreatif seperti filem, dokumentari dan animasi sebelum diperluaskan skop kepada industri muzik pada tahun ini. Ditanya mengenai perkembangan draft Akta Perbadanan Muzik, Datuk Saifuddin memaklumkan draft awal akta berkenaan telah siap dan libat urus bersama pemain industri akan diadakan awal tahun depan. Akta Perbadanan Muzik digubal bagi memastikan pertumbuhan industri muzik tempatan serta kebajikan penggiatnya terbela. Ini kerana setakat ini masih tiada kerangka khusus termasuk badan atau undang-undang yang jelas bagi mengendalikan hal ehwal industri muzik negara melibatkan pemuzik, penyanyi dan mereka yang berkaitan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memandang serius bentuk tomahan yang sengaja diwujudkan bagi mencemarkan imej pihaknya. SPRM dalam satu kenyataan berkata, semalam pihaknya menerima maklumat yang ditularkan bertajuk konspirasi dan skandal rasuah di Malaysia menerusi aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nama penulis sebagai Muhammad Fauzan Jamil. Menurutnya, SPRM menghubungi penama dipaparkan itu bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung penulisan yang disebar luas oleh pihak tertentu.
Hasilnya, penama terbabit menjelaskan melalui aplikasi WhatsApp bahawa beliau tidak mengetahui langsung berhubung penulisan yang tersebar itu yang menggunakan nama dan nombor kad pengenalannya. Penama itu menjelaskan perkara itu palsu serta fitnah selain email yang digunakan juga palsu. Susulan itu, beliau akan membuat laporan polis berkaitan perkara itu. Justru SPRM berharap pihak polis Diraja Malaysia PDRM dapat menjalankan siasatan berhubung tumahan tersebut. Aktiviti karaoke berbilik yang dibenarkan untuk beroperasi di Sarawak masih disenaraikan sebagai aktiviti dilarang sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan belum membenarkan sebarang aktiviti pusat hiburan karaoke di seluruh negara. Yang dibenarkan hanya karaoke keluarga. Itu dibenarkan. Itu pun di kawasan zon hijau iaitu PKPP. Tapi tidak berbentuk hiburan. Misalnya di kenduri kahwin misalnya. Ada karaoke, menyanyi dan sebagainya. Kita dah benarkan di kawasan-kawasan yang kita isytiharkan sebagai PKPP dan zon hijau. Tetapi hiburan, kelab malam dan sebagainya masih belum dibenarkan. Banyak keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memberi kebenaran itu tidak dimaklumkan kepada Kerajaan Pusat. Berikutan itu, pihaknya akan berbincang dengan Kerajaan Negeri untuk maklumkan mengenai prosedur operasi standard SOP bagi pusat hiburan. Kita membuat pembelian, sudah pun membuat pembelian. Kementerian Wilayah Persekutuan memberi jaminan kerja pembaikan di unit rumah projek perumahan penjawat awam PPAM Melinjau Putrajaya sedang dilaksanakan dengan kosnya ditanggung oleh pemaju. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata pemaju bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan itu kerana masih di bawah tempoh liabiliti kecacatan. Melinjau ini jelas, satu defektif adalah kerana workmanship yang very poor. Ini harus diperbaiki di masa akan datang, kena ada supervision awal. Yang keduanya ada kerosakan biasa yang tertakluk pada klosa defect liability period dalam tempoh 2 tahun dan sekarang COVID ditambah 6 bulan jadi 2 tahun setengah. Kerosakan-kerosakan yang berlaku dalam tempoh tersebut dimestikan untuk dibaiki oleh kontraktor dan itu sedang dilakukan. Bercakap kepada media selepas meninjau keadaan PPAM Melinjau, beliau berkata setakat ini 127 unit rumah masih dalam proses pembaikan dan selebihnya telah siap dibaiki. Kos kerja pembaikan akan ditolak dari dana kontraktor yang dipegang oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT di mana jumlah keseluruhannya masih dalam proses penilaian. Beliau turut memberi jaminan akan berbincang bersama Perbadanan Putrajaya, PPJ dan KPKT bagi mencari penyelesaian komprehensif berhubung masalah dihadapi penduduk itu. Sebelum ini, media melaporkan pemilik rumah di PPAM Melinjau tidak berpuas hati dengan keadaan rumah mereka walaupun dia sudah siap dibina 3 tahun lalu. Pemilik mendakwa pemaju gagal menyerahkan unit rumah mampu milik itu dalam keadaan sempurna mengikut spesifikasi pembinaan. Workmanship yang very poor. Ini harus Pejalan kaki yang menggunakan khidmat feri akan menikmati tambang percuma selama 2 minggu bermula 1 hingga 14 Januari tahun depan. Menerusi kenyataan dikeluarkan Pinem Ports dan Berhad PPSB, tambang percuma itu diberikan hasil perbincangan bersama Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Kenyataan itu juga menyebut selain membawa penumpang pejalan kaki, perkhidmatan feri pada tahun hadapan turut disediakan untuk penumpang motosikal dan basikal. PPSB komited untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan feri yang boleh dipercayai untuk kegunaan orang ramai. Mulai 1 Januari, bot penumpang laju akan menggantikan perkhidmatan feri bagi menghubungkan penumpang antara pulau dan perai seperti yang diumumkan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP. Feri sedia ada juga hanya digunakan sebagai medium pengangkutan kepada pengguna basikal dan motosikal bermula tarikh sama sekaligus berakhirnya perkhidmatan feri ikonik untuk kenderaan 4 roda di Pulau Pinang. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Jasin menyasarkan jumlah pelaburan tahunan meningkat kepada 1.5 juta ringgit tahun depan berbanding 1 juta ringgit tahun ini. Pengerusinya Ahmad Baharudin berkata peningkatan itu adalah hasil kerjasama semua 3,500 ahli
yang tidak jemu untuk membuat pelaburan di samping berusaha untuk menambah jumlah keahlian pertubuhan berkenaan. Menurut beliau, menerusi penyertaan ahli yang terdiri daripada golongan peladang dan petani itu, pihaknya sentiasa berusaha untuk memastikan setiap pelaburan yang ditanam akan memperoleh hasil lumayan setiap tahun. Kita kumpulkan saham-saham ahli ini, kita hantar ke peringkat negeri dan juga pusat, dan kita lihat bahawa pertubuhan peladang kawasan peringkat pusat ni dia menjalankan perniagaan yang cukup baik. Cuma kita nak pastikan supaya napas ni dia ikhlas dan juga keuntungan yang diperoleh oleh napas ini dapat diturunkan balik kepada ahli-ahli di bawah. Dan saya yakin napas di bawah kepimpinan menteri yang ada sekarang ini, timbalan menteri yang ada sekarang ini, napas akan dapat keuntungan yang lebih baik lagi lah di masa-masa yang akan datang. Beliau yang juga ahli Lembaga Pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Melaka ditemui selepas menghadiri majlis penyampaian modal perniagaan dan bantuan khemah niaga yang disempurnakan oleh Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka Datuk Ghazali Muhammad di Bandar Jasin, Melaka. Seramai 150 ahli menerima zakat daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas yang diuruskan oleh PPK Jasin, diikuti masing-masing 10 peladang menerima modal untuk menjalankan aktiviti pertanian dan peladangan serta menerima khemah perniagaan. Bekas Ahli Parlimen Seri Gading Tan Sri Muhammad Aziz meninggal dunia di Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru, Johor malam tadi. Difahamkan Allahyarham yang berusia 80 tahun meninggal dunia jam 9.50 malam akibat sakit tua dan dijangka dikebumikan pagi ini. Berita itu dikongsikan anaknya Yusof Muhammad Aziz. Allahyarham yang menjadi Ahli Parlimen Seri Gading selama 3 penggal bermula 1999 hingga 2013 adalah bekas Timbalan Pengerusi Tetap UMNO. Felcra Berhad Felcra akan menagihkan bayaran keuntungan berjumlah RM49.57 juta kepada 54,351 peserta projek penyatuan dan pemulihan PNP bagi tempoh interim Mei hingga Ogos lalu. Menteri Pengangkutan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata keuntungan itu adalah daripada 519 projek dan tagihan tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat bermula 28 Disember ini. Pembayaran bagi tempoh interim Januari hingga April berjumlah RM28.7 juta telah dibuat pada Ogos lalu kepada 57,886 peserta daripada 520 projek yang untung. Berdasarkan pecahan mengikut negeri, Pahang mencatatkan agihan keuntungan tertinggi bagi tempoh interim kedua dengan jumlah RM14.5 juta, diikuti Perak sebanyak RM9.93 juta dan Johor RM8.81 juta. Dalam pada itu, Datuk Abdul Latif berkata pihaknya merancang untuk membina satu sistem berkaitan penuaian hasil tanaman yang memfokuskan kepada golongan belia bagi menggantikan tenaga kerja warga asing. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan berhubung pengampunan yang diberikan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke atas 4 pegawai keselamatan daripada agensi ketenteraan swasta Blackwater yang disabitkan dengan pembunuhan 14 rakyat Iraq. Dalam satu kenyataan, jurucakap Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Marta Hurtado berkata, pengampunan itu menyumbang kepada kekebalan sekaligus menggalakkan mereka melakukan jenayah di masa hadapan. Kenyataan itu turut menekankan 4 individu terbabit sudah pun dihukum 12 tahun hingga seumur hidup, termasuklah disabitkan dengan pembunuhan tahap 1. Justru Amerika perlu mematuhi tanggungjawabnya di bawah undang-undang antarabangsa. Turut ditegaskan, mangsa berhak untuk melihat pelaku menerima hukuman setimpal dengan jenayah yang dilakukan. PBB juga menggesa Amerika untuk memperbaharui komitmennya melawan kekebalan dalam pencabulan hak asasi manusia dan pencabulan terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Lebih sejuta rakyat Amerika Syarikat telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 sejak 14 Disember lalu. Perkembangan itu pencapaian imunisasi terbesar dalam sejarah Amerika walaupun sasaran awal jumlah penerima masih belum dicapai.
Ketika ini, bekalan vaksin COVID-19 di Amerika adalah terhad. Namun, bekalan dijangka terus meningkat pada minggu dan bulan akan datang. 3 juta dos Pfizer dan BioNTech dibekalkan minggu lalu dan sasaran minggu ini mendapatkan 2 juta lagi vaksin dari pembekal sama dan 6 juta dari Moderna. Ketua Operasi Warp Speed yang bertindak sebagai penasihat kerajaan berkata matlamat mereka untuk menyuntik 20 juta orang bulan ini nampaknya tidak akan dapat dicapai. Bagaimanapun, optimis akan dapat menyuntik vaksin kepada 100 juta orang pada suku pertama tahun 2021 dan 100 juta lagi pada suku kedua. Di Arab Saudi, lebih 500,000 rakyatnya telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sejak dilancarkan kemarin. Kementerian Kesihatannya sebelum ini menggesa rakyat agar mendaftar menerusi aplikasi Mudah Alih. Proses vaksinasi bakal dilaksanakan dalam 3 peringkat. Setiap peringkat menyasarkan kumpulan demografik berbeza. Kementerian juga memberi jaminan vaksin yang akan diberikan selamat dan berkesan. Pusat vaksin akan dibuka dalam waktu terdekat di kedua-dua bahagian timur dan barat negara itu. Berdasarkan rekod 90% rakyat yang berdaftar berusia antara 20 hingga 60 tahun. أول مركز اللقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة لضمان وجود كمية. Susulan ribuan truk terkandas di Dover, pintu sempadan Eropah akibat jaringan virus baru COVID-19 dikesan di Britain. Perancis akhirnya membuka laluan sempadannya bagi membenarkan aliran pergerakan jentera berkenaan. Namun setiap individu yang berada dalam pengangkutan itu diwajibkan menjalani saringan COVID-19 sebelum dilepaskan untuk meneruskan perjalanan. Sehingga tengah hari kemarin, lebih 6,000 truk terkandas di sepanjang laluan Selat Inggeris berkenaan sejak 48 jam lalu. Malah masih terdapat 3,750 truk terpaksa berkumpul di sebuah lapangan terbang lama di Cannes sementara isyarat dibenarkan pergerakan diteruskan. Kebanyakan jentera terbabit mengangkut barang dagang termasuk bahan mentah, makanan dan ubat-ubatan. Pasukan polis dan tentera ditempatkan di lokasi terbabit bagi memastikan syarat dipatuhi dan kelancaran proses saringan. Bagaimanapun, masih ada yang enggan disaring dan diarahkan berpatah balik ke kota London kerana khuatir aliran trafik terus terjejas jika mereka masih berkumpul. Lebih membimbangkan kemungkinan wujud kluster baru pintu sempadan. Sementara itu, kumpulan penumpang pertama perjalanan kereta api Eurostar tiba di stesen St. Pancras, Paris, Perancis. Kesemua penumpang terbabit dibenar meneruskan perjalanan selepas diuji negatif COVID-19. Rata-rata melahirkan rasa lega dan sebab kerana hasrat bertemu keluarga sempena Christmas menjadi kenyataan. Lebih 48 jam sempadan ditutup, mereka perlu menjalani saringan dan mendapatkan keputusan kurang 72 jam sebelum dapat pulang menyambut Christmas. Pastinya saat getir dan mendebarkan bagi seluruh penumpang berkenaan. Mereka juga menzahirkan penghargaan terhadap pertimbangan pihak berkuasa Perancis dan Britain atas tindakan pantas dalam memastikan kelancaran perjalanan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan saingan Liga Sepak Takraw STL terus rancak dengan 3 perlawanan berlangsung semalam. Kuala Lumpur Thunders terus gah memimpin kedudukan teratas Liga Premier selepas kemenangan 2-0 ke atas Pahang Mammoth. Turut mencatat kemenangan Perak Bison yang menundukkan Negeri Sembilan Antlers, manakala ATM Guardians terus mencabar Kuala Lumpur selepas mengatasi Kelantan Warriors. Aksi paling awal menemukan pasukan Perak Bison menentang Negeri Sembilan Antlers. Beraksi dalam perlawanan ke-14 Liga, Perak Bison nyata tidak gentar berdepan Negeri Sembilan Antlers, pasukan yang berada di posisi lebih atas tangga kelima. Di barisi Neo Zulfikar Mat Amin selaku tekong serta Muhammad Fadil Mustafa dan Muhammad Azwad Muhrim selaku apit kanan dan kiri. Perak Bison bagaimanapun terpaksa bekerja keras menafikan cabaran lawan yang memberikan tentangan cukup sengit. Berhempas pulas menang set pertama 21-19, situasi sama juga sekali lagi dihadapi pada set kedua. Namun penguasaan Perak Bison terus kukuh untuk memenangi perlawanan juga dengan keputusan 21-19, sekaligus memberikan kemenangan kelima musim ini buat Perak Bison.
Persiapan skuad Kedah Darul Aman KDAFC kini memasuki angka 99% dengan dua penyerang utama Cece Kapre dan Kepai Sharman sah kekal bersama pasukan. Namun segalanya akan dimuktamadkan sepenuhnya pada pelancaran jersey pasukan untuk musim 2021 diadakan pada bulan Januari nanti. Kita akan umumkan pada bulan Januari bersama dengan jersey. Ada sikit teknikal di sikit peringkat jersey tu. Kalau kita umum awal, dia kena umum sekali pasukan dan jersey. Kalau umum awal jersey tu terkurang kopi. Itulah teknikal dia. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA semalam mengadakan Kongres Persatuan yang memasuki edisi ke-45 dan fokus utama semestinya berkaitan penswastaan pasukan daripada FA ke FC menjelang musim 2021 yang akan bermula Februari tahun depan. Kedah bakal tampil dengan skuad mantap memandangkan akan turut beraksi dalam saingan Piala AFC selepas tiket diraih menerusi gelaran naik juara Liga Super berikutan pembatalan Piala Malaysia 2020. Antara yang diwar-warkan bakal membarisi skuad Elang Merah termasuklah bekas penyerang JDT Rozaimi Abdul Rahman. Turut menyertai Kedah jurulatih penjaga gol Khairul Azman Muhammad bagi menggantikan Muhammad Effendi Kamsah. Baik, sekian paparan pagi ini. Patuhi SOP norma baru ketika menyambut Christmas. Teruskan menonton TV3. Saya Fatin Harman Yusof. Assalamualaikum dan Assalamualaikum.